kalau keluar dalam televisyen, tiba-tiba Karamusi Mualia ada berpantun dan cerita tentang penerbangan bala, kecurian bala, saya tak rasa sensitif. Tapi tolong jangan curi pasir. Yes, saya akan tengok flight number orang yang nampak. Baik, itu bermakna punya. Tapi kalau kita tengok dalam Lughawi, Ramli ini katanya bukan makna pasir bagi orang, tetapi bermakna kelembutan dan kehalusan. Harapnya ada dekat situ ya. Amin lah tuan-tuan. Amin. Kita sahabat sekali, masya-Allah. Dzulqarnain, kenapa dikatakan sebagai Dzulqarnain yang mempunyai dua tanduk? Kenapa? Sebab dia adalah conquer. Dia adalah manusia, the man who conquer east and west. Dia conquer timur dan barat. Sebab dunia sejak zaman berzaman terbagi pada blok timur, blok barat. Manusia nak kuasai timur, manusia nak kuasai barat. Iskandar Dzulqarnain yang punya dua tanduk kerana dia berupaya menguasai timur dan barat atas nama dia. Tetapi apa kata Michael Echat, which is not true at all. Tak betul sama sekali, sebab Alexander the Great tidak pernah conquer timur. Dia hanya conquer barat tetapi tidak pernah conquer timur. Siapa yang conquer barat dan timur? Yang conquer barat dan timur adalah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Waktu dia kata Masya Allah, orang tak nampak betapa great dan hebatnya Sayyidina Umar. Bahkan orang Islam pun tak rasa hebat kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Hebat Sayyidina Umar, sebab di bawah zaman pemerintahannya, Masya Allah, Rom jatuh di bawah telapak kakinya, Parsi jatuh di bawah telapak kakinya, timur dan barat berada. Sebab itu ada satu nasyid Ikhwan Muslimin. Ada satu nasyid. Kalau saya nak nasyid boleh ke tuan-tuan? Sila. Tapi saya kena minum air dulu. Boleh kan? Ini memang untuk ceramah tu Ustaz. Sebab kadang-kadang dia buat hiasan saja. Dan guru saya pesan, ini pesan guru saya. Guru saya pesan Zul. Okay. Zul dia kata, satu rezeki yang semua orang tengok, tapi kamu seorang makan halal. Dia ada halal jaki. Halal, tapi paling sikit berkat. Tuan-tuan tengok saya nampak mikrofon, tuan tengok saya nampak air. Tuan-tuan juga dah ada kan? Masya Allah, angguk yang tak tahan tu, Masya Allah. Tuk saya seorang yang minum. Allah Akbar. Guru saya, saya sempat belajar Mufti Brunei dulu, Masya Allah. Dan disebut betul-betul, dikata rezeki tersebut sedikit berkat. Jadi sebab tu, tapi sebab macam ada masalah nak nasyid tadi kan. Jadi saya terpaksa minta isi. Boleh tuan-tuan? Silakan. Allah baik. Pak lain tak boleh sebenarnya. Betul kata orang tua yang di tempat yang baik, air kosong pada kita tarik. Tuan-tuan, insyaAllah nasyid dia berbunyi malam ni malam Selasa, malam Selasa. Allah. Guru saya pesan. So, ada sekeruan dengan saya. Malam lain memang boleh nasyid, tak ada masalah. Jangan malam Selasa, dia kata. Allah. Inilah masalah ni. Guru punya pesanan ya. Malam lain Zul dia kata, ya Allah, fadhal, insya-Allah lebih baik daripada Jamal Abdillah, insya-Allah. Tapi jangan malam Selasa, dia kata. Kalau nak nyanyi juga, make sure that tengok ramalan meteorologi. Ya, sebab jangan orang memfitnah kamu, dia kata. Titik hujan dan orang salahkan kamu, masya-Allah ya. Ribu petir dan kemudian banjir, masya-Allah. Baik. Just begini nasyid dia. Just saya sebut sikitlah. Malakna hadhihi dunya quruna. Satu rangkap saja. Itu yang dibenarkan oleh guru saya. Lebih daripada itu, masya Allah, anak kilat macam ada mula ni. Apa maksudnya? Malakna hadhihi dunya qurunan, kita menguasai dunia ini berkurun lamanya. Tuan-tuan, saya start daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dia mengambil pemerintahan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah Ibni Abi Qahafah, Osman bin Amir bin Amri bin Zayd bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraisy Al-Taymi.
Dia ambil pemerintahan dan kemudian tidak menoleh ke belakang untuk bawa apa yang dibawa, dan kemudian membina empayar yang sangat hebat, bertahan bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, 700 tahun, rekod yang tidak dicapai lagi oleh Amerika. Tuan-tuan, kita menjadi benchmark, kita jadi trendsetter dunia satu masa dulu. Ini anak-anak kita tak perasan, sure dia tak tahu. Sebab kita berada, sebab tu kadang-kadang bila kita berada di bawah, kita rasa sangat lemah. Tetapi saya nak bawa pada malam ini bukan itu isu. Ya, itu insya-Allah tajuk lain, siri ke-10. Tapi pada kali ini kita nak cerita pada Sayyidina Umar yang begitu hebat. Sayyidina Umar yang begitu hebat, dia memegang satu yang disebut oleh khadamnya, ini sangat ketara pada Sayyidina Umar. Ketara sangat benda ini yang menjadi sikap Sayyidina Umar. Yang sikap ini saya relate, yang saya kaitkan dengan sejarah tadi supaya kita tahu bahawa sikap yang menyebabkan manusia bukan menjadi manusia biasa, tetapi manusia paling cemerlang, paling hebat. Apa sikap yang ada pada Sayyidina Umar? Bila Sayyidina Umar panggil Al-Hilli wal-Aqdi, Al-Hilli wal-Aqdi, ahli syura yang duduk untuk berbincang permasalahan, memanggil gubernur-gubernur yang duduk bersama dalam halaqahnya. Apa ucapan yang mesti keluar daripada mulut Sayyidina Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, kata Sayyidina Umar, sebelum kamu dihisab. Hitunglah diri sendiri sebelum kamu dihitung. Periksalah diri sendiri sebelum kamu diperiksa. Cek diri sendiri sebelum kamu dicek. Jangan suruh orang lain cek, cek diri sendiri. Dan sebab itu Masya Allah, Sayyidina Umar, ya, kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh khadamnya, Sayyidina Umar adalah orang yang pandai menulis dan sentiasa membawa kalam dan catatan. Sayyidina Umar tidak tidur pada waktu malam, melainkan duduk di biliknya. Apa kebaikan yang dibuat sepanjang hari, dia akan tanda kebaikan tersebut hanya semata-mata nak syukur pada Allah. Kita buat kebaikan tapi belum tentu kita syukur pada Allah di atas kebaikan yang kita buat. Sedangkan confirm satu benda akan bertambah setelah kita syukur. Kita solat, kita lupa nak syukur pada Allah kerana kita boleh solat. Kita menutup aurat, kadang-kadang kita lupa bersyukur kerana kita boleh menutup aurat. Sedangkan Masya Allah, kalau nak lebih, kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyidina Umar melihat sekiranya ada salah yang dia buat, ada salah yang dia buat, dia menanda salah tersebut, dan di malam hari tanpa menunggu pada hari esoknya, dia akan menyebut dirinya dan terus bertaubat. Dia menangis dan berdoa untuk Sayyidina Umar, menyebutkan pada dirinya, hisablah diri sebelum kamu dihisab. Tuan-tuan, rupanya menghisap diri ni, menghitung diri, membuat koreksi diri adalah sikap yang menentukan kita cemerlang atau kita tenang atau tak tenang. Sebab bila kita biasa suka menghitung diri, insya-Allah kalau sahabat kita datang tegur kita, kita akan ucap terima kasih kerana datang tegur saya. Tapi kalau kita tidak ada suka melihat salah kita, dan bila kita tak suka salah kita, kita suka tengok salah orang. Orang datang tegur kita agak-agak apa lagi. Datang kawan istikharah tak tahu kali, nak tegur ke tak tegur seorang ini. Istikharah dulu, kan? Dah akhirnya Masya Allah dapat dah keputusan ni, panggil belanja pula penuh hikmah. Belanja dia tarik kat mana, ya? Order dulu, ya, dia tarik panji, boleh lebih roti canai panji. Nak tegur dia, nak tegur satu benda je. Masya Allah, kadang-kadang tu Masya Allah, Pulau Pandan jauh ke tengah, pantun dulu, takut rasa bulu tarik bercabang tiga. Masya Allah, nak tegur satu. Bila sebut saja tegur, Masya Allah, apa jadi tuan-tuan? Kalau kita tidak ada sikap muhasabah diri, orang tegur kita apa jadi? Tengok kita punya telinga macam lampu neon. Ni Masya Allah, peluh keluar putih-putih jagung keluar. Masya Allah. Okey, ya, terima kasih. Oh saya tengok muka stres. Terima kasih. Dalam hati kata, tunggu kau ni masa. Bukan kau saja boleh tegur, aku nak tegur kau juga. Masya Allah. Sedangkan Imam Ghazali berpesan, sekiranya seseorang menegur dengan penuh hikmah dan kita tersempak dan terasa, ketahuilah dalam tubuhmu sedang ada sebesar-besar takabur. Dan takabur ni tuan-tuan, Allah sebut dalam hadis kursi, cukup tak banyak-banyak besar zarah, ada Allah haram mana-mana syurga, Allah sedia mana-mana neraka untuk dia. Besar zarah cukup. Tetapi orang tegur punya baik, Masya Allah, marah, melenting. Masya Allah, kenapa? Bila kita rasa kita terlampau sempurna pada ketika itu. Sebab itulah Masya Allah, rupanya Nabi ajarkan
menyebutkan bahawa orang yang bijaksana, orang yang bijaksana. Saya ada satu kisah, tapi kisah ini saya dah cerita dalam radio IQ. Tapi harapnya tak semua dengar pada masa tu. Dan kalau dengar, tuan-tuan dapat dua pahala. Yang pertama pahala ilmu, yang kedua pahala sabar, dan pahala sabar dia boleh hisap. Saya cerita kisah ni saya share saja. Sebab saya kongsi kisah tu sebab saya rasa Masya Allah, saya rasa saya belajar sangat dengan kisah-kisah itu. Belajar dengan kisah-kisah itu. Saya buat satu program untuk usahawan di sebuah hotel. Ringkas. Saya cerita bab zakat. Para usahawan saya cerita tekankan bab zakat. Sebab zakat dekat dengan dewan. Sehingga saya katakan bahawa para usahawan berniatlah untuk banyak bayar zakat. Niat macam tu. Saya nak di hujung tahun saya banyak bayar zakat. Sebab kalau nak kaya, okey, boleh dalam Islam. Tetapi kalau tak clear tentang banyak mengeluarkan zakat, takut kaya tak keluar zakat. Baik. Dan saya pergi agak lama di sana cerita. Dan kemudian tuan-tuan, yang saya nak share, saya ceritakan tentang betapa sebenarnya zakat ni adalah proses kita mengeluarkan harta yang sebenarnya pada kita tak perlu pun. Kalau di kampung saya di Jerantut, faham? Tuan-tuan welcome di Jerantut. Tuan-tuan dekat dengan Bapak boleh saya jemput selamat datang ke Jerantut. Di sana ikan yang mahal ikan jelawan, ikan patin, Jerantut. Saya balik pohon ni dan kemudian harganya lebih kurang dalam RM500 1 kilo. Jadi kalau tuan-tuan datang, insya-Allah kalau ke rumah saya buat call dulu, insya-Allah saya akan cuba arrange masak tempoyak kalau lagi boleh makan tempoyak saya. Katalah contoh, saya buat contoh macam ni. Saya buat contoh. Dapat saya ikan jelawan 1 kilo. Berapa kita tuan-tuan? 500. Saya telefon orang rumah. Kata siapkan dia punya awas-awas segala macam. Dia pun siapkanlah. Dan kemudian bila sampai ke rumah, sebab timbang 1 kilo tadi. 1 kilo maknanya harganya kita kena pakai gram. Dan kemudian bila kita dapat, kita pun basuh dengan air, dengan basuhkan saja. Tak payah buat apa-apa, basuh je. Sebab kalau kita buang sisik, apa jadi? Kurang kilo. Buang perut, lagi kurang kilo. Buang dia lagi kurang kilo. So masukkan semua sekali dan masakkan, insya-Allah tuan-tuan. Apa rasa? Wow, Mamma Mia. Tak sedap ke? Tak sedap. Tak sedap saya kata. Maka tak sedap itulah ada dalam rezeki kita, ada dalam rumah tangga kita, dan memberi impak kepada anak kita, memberi impak dalam hubungan kita, memberi impak dalam masyarakat kita. Saya habiskan kuliah tu dalam 10 malam dan keluar. Lepas 10 malam ada seorang hamba Allah datang jumpa saya. Saya cerita ni tuan-tuan sebab pada saya belajar. Sebab saya bila keluar daripada rumah, niat saya, ya Allah, yang pertama, ya Allah, Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, aku nak dengan kawan yang baik pada hari ini, sahabat yang baik, ya Allah. Ya Allah, janganlah aku menzalimi orang, jangan orang menzalimiku, ya Allah, jangan aku menipu orang, jangan orang tipu aku, ya Allah. Baik, dan saya nak ilmu. Saya datang di sini tuan-tuan pun jalan kaki jadi untuk ilmu tuan-tuan. Saya datang jalan kaki tuan-tuan. Maksud saya parking jalan kaki di sini tuan-tuan. Maka dia cerita semua yang saya kasih sekalian. Dan ketika dia cerita, dia kata, Ustaz, apa yang Ustaz cakap tentang zakat tadi betul Ustaz. Ustaz, apa yang Ustaz cakap tentang zakat tadi betul Ustaz. Dia adalah adik kecil saya, dia katakan tak betul kan. Kalau tak betul adalah sesat pula kan. Tapi saya tahu kan itu dia nak cakap, dia nak share sesuatu yang berharga. Saya kata, ya, apa benda yang saya boleh share. Saya nak ringkaskan, saya cuba nak saya ringkaskan. Dia bisnes dia ada 8 cawangan. Saya tak payah mention sangatlah bisnes dia. Konteks saja, tak payah konteks. Berniaga 10 tahun. Dan dia kata semuanya okey. Dia punya rumah tangga, cuma hanya ada seorang anak lelaki. Dia ada anak lelaki. Kemudian sibuk bisnes. Anak dia di masa sekolah rendah ni macam yang comel anak sekolah rendah. Wakil sekolah pertandingan hafazan, bacaan Quran, bercerita. Wah, mereka bergerak mencecah negeri. Sangat suka. Tapi oleh kerana sibuk, saya nak ringkaskan saja.
selalu isteri dia telefon ataupun masa berjumpa bagi tahu abang, anak kita dah umur 16 tahun, lelaki dah sangat berubah, asal tak pandai hormat, cakap besar tentang abang tolong tegur abang. Ialah suami ya, sambil makan breakfast, insyaAllah lah, insyaAllah lah. Dan insyaAllah suami itu belum tentu dikotelkan tuan-tuan ya. Biasalah kan, insyaAllah semua better. Kocina tuan-tuan, dia lupa. Sampailah satu hari isteri call dan isterinya telefon sambil menangis. Ini dia cerita pada saya, isteri saya telefon sambil menangis, kata abang tolonglah buat sesuatu pada anak kita sebab dia kasar sangat, kurang ajar budak-budak. Okey, dia kata macam ni lah, bagi tahu dia, kata ayah nak jumpa dia malam ni lepas Isyak. Okey, mak dia pun okey lah. Jumpa anak dia, bagi tahu pada anak masa tu hari Minggu. Anak kata ayah nak jumpa lepas Isyak. Anak dia kata okey, tapi saya nak minta izin keluar sebelum maghrib dan balik sebelum Isyak. Mak dia oleh kerana dah tahu anak dia tak boleh dihalang, ya silakan. Balik kasih suami dia cerita, dan lepas Isyak dia duduk di sofa ruang tamu rumah dia, menunggu anak dia balik. Dan Ustaz tahu dah, anak saya tak balik. Lepas sejam pukul 10 malam, anak saya masih belum balik. Marah jangan cakap, rasa nak terbakar. Oleh kerana marah punya pasal duduk stay kat situ, geram punya pasal. Pukul 11 malam, anak saya masih belum balik. 12 malam, tak balik. Makin marah, makin geram, makin Allah, tak tahu nak cakap apa dia. Kalau anak balik, tak tahu apa nak buat. Dan dia kata apa, setiap minit dia tengok jam, dengar bunyi jam di ruang tamu rumah dia. Saya tahu tak, dia kata anak saya balik pukul berapa. Saya lagi saya, mana saya tahu. Pukul 3 pagi, tiba-tiba bunyi grill, sebab dia ada kunci. Dia buka grill, dia buka pintu rumah lagi. Masa tu lampu dah banyak ditutup. Di jalan perlahan-lahan nak masuk dalam bilik, tak tahu ayah dia tengah duduk di atas kursi yang dia dah tunggu sejak daripada Isyak. Dan ayah dia Masya Allah, dia kata, saya bila dengar Allah Akbar marah, tak tahu nak cakap. Dan anak dia tak perasan, lalu depan nak masuk dalam bilik, sangka ayah dan mak dah tidur. Dan bila lalu ayah batuk, biasa skill ayah. Dan anak tersentak tengok ayah dia kat situ. Dan tanpa dipanggil, anak datang sebab dia tahu janji dengan ayah dia. Dalam keadaan anak saya berdiri dalam keadaan menggigil ketakutan. Nampak dia menggigil, takut dituduh. Dan saya tanya dia soalan, pukul berapa sekarang? Jadi dia tak jumpa, sebab dia tengok setiap minit kan. Pukul berapa sekarang? Dan anak tersebut dalam keadaan takut, bergetar suara menjawab, ayah, dah pukul 3 pagi. Ayah, dah pukul 3 pagi. Dia yang duduk atas kursi ni tuan-tuan, ketika anak dia cakap ayah dah pukul 3 pagi, dia rasa satu hentaman menghentak ubun-ubun kepala dia. Dia rasa tubuhnya tercampak ke belakang sofa tersebut. Dan pada saat tersebut dia rasa pecah dan hancur hidup dia. Dan dia tengok muka dan tengok mata anak dia. Tuan-tuan, saya rasa hidup saya benar-benar musnah bila anak saya jawab, ayah, jam duduk pukul 3 pagi. Kenapa? Sebab anak saya jawab, bau arak keluar daripada mulut dia. Bau arak keluar daripada mulut anak saya sendiri. Tetapi ni yang nak share ke saya. Buat kali pertama dalam hidup saya boleh sabar. Saya berdiri, saya pegang bahu dia, dan saya kata, abang, saya panggil abang masuk dalam bilik tidur. Tapi kalau tak solat dulu. Anak lihat, sebab ayah lepaskan dia. Dan anak dia masuk dalam bilik, tutup pintu,
masuk dalam. Dan apa yang berlaku pada saya, dia kata, saya bangun daripada sofa tersebut, saya terus pergi meluru ke arah surau rumah saya. Di rumah dia besar, ada surau. Saya masuk dalam surau, saya tutup pintu surau. Saya bersandar pada pintu tersebut dan tubuh dan badan saya menghadap ke arah kiblat. Dan saat itu saya menangis semahu-mahunya. Saya meraup pada pagi itu, dikata. Saya menangis tanpa malu kan ada orang dengar saya menangis. Saya menangis semahu-mahunya, dikata. Saya menangis semahu-mahunya. Dan saya rasa saya telah hilang anak saya sendiri. Saya telah hilang anak saya sendiri, dikata. Anak yang masa kecil umur 5 tahun, saya masih ingat dalam kepala saya, dikata. Dia pakai songkok, pakai baju Melayu, pakai seluar. Saya duduk bersimpuh dan kami duduk bersimpuh depan ustaz yang mengajar ngaji. Saya sebut pada anak depan ustaz, abang, nanti masa ayah dah mati, jenazah ayah balik kat ruang tamu, baca doa untuk ayah, baca Quran untuk ayah. Dan anak saya aku, ya, abang akan buat perkara tersebut. Dan malam itu saya menangis. Kenapa? Sebab saya tahu anak saya takkan buat untuk saya. Saya menangis semahu-mahunya. Tapi tuan-tuan, saya nak kongsi satu rasa hati dalam dirinya yang nak membuktikan kata Nabi, orang bijak adalah orang menghitung diri. Buat kali pertama dia kata dia cuba tidak menyalahkan sesiapa. Buat kali pertama dia tak nak salahkan kawan-kawan dia. Dia tidak nak salahkan anak jiran dia. Dia tak nak salahkan cikgu dia. Dia tak nak salahkan sesiapa. Dia tak nak salahkan mak dia, tak nak salahkan umi dia. Tetapi ya Allah, aku nak tanya pada Engkau, ya Allah, apakah salahku, ya Allah? Aku buka pintu hatiku sekarang, ya Allah. Apa salahku, ya Allah? Apakah kelemahanku, ya Allah? Apakah kehilafanku, ya Allah? Apakah salahku, ya Allah? Yang selama ini dia suka salahkan orang, dia kata. Rupanya betul. Bila kita salahkan orang, pintu hati kita tertutup untuk salah kita. Makin kuat kita buka untuk lihat salah orang lain, jiran kita, kawan kita, saudara kita, makin kejap pintu itu tidak dibuka oleh Allah. Dan bila dia kata dibuka pintu hati dia, dengan jelas dia nampak semua salah Allah tunjuk dia pada pagi itu, dikata. Dan saat itu dia meraup bila dia rasa apa dia bisnes 10 tahun, dia tak bayar zakat. Pada pagi itu Allah buka untuk diri dia. Allah buka untuk diri dia, dikata. Sehingga dia kata apa, dia tak sabar-sabar untuk pergi ke office pagi itu, panggil bagian keuangan, bincang dan meeting dalam bilik masyarakat. Hanya satu vision, bisnes 10 tahun, tengok pertunggakan yang patut dibayar zakat. Dan mereka bertumus-tumus, dia kata, dapatkan jumlah. Dia bukan tidak bayar zakat, dia kata, saya bayar zakat hanya seperti tahun pertama dan saya bawa carry forward kalau tersebut sampai 10 tahun dalam bisnes. Walaupun perniagaan ada berkembang, cawangan dan banyak, keuangan makin banyak masuk. Dan sekali lagi dia kata, sebelum azan zuhur, dia berjaya